Fadli Syahri hampir menitiskan air mata dengar keluhan Gana Batirau. Datuk Seri Anwar tegaskan TikTok beri jaminan akan teliti masalah buli cyber dan skam di Malaysia. Amanah Johor kesal hasrat parti tanding kerusi dapat tentangan sesetengah pemimpin UMNO. Pemimpin Bersatu sifatkan pemilihan parti berjalan lancar termasuk kawal persaingan dalaman. Luah rasa sedih pemergian Daim, Syed Saddiq sifatkan kehilangan mentor. Dan skuad Sabil tepis dakwaan diberi allowance oleh kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Keluhan yang disuarakan V. Gana Batirau PH Klang berhubung peruntukan yang dianggap tidak memadai untuk kawasannya meraih simpati oleh ahli pembangkang. Bercakap di Dewan Rakyat, Ahmad Fadli Syahri memberitahu beliau sendiri hampir menitiskan air mata mendengar keluhan itu. Sebelum itu, Gana Batirau menceritakan kesukaran yang dialaminya sebagai ahli parlimen jika peruntukan yang diberi kerajaan adalah sama rata di seluruh kawasan. Katanya, jika kerajaan melaksanakannya, ia dianggap tidak adil kerana kawasan Parlimen Klang mempunyai lebih 215,000 pengundi. Susulan kenyataannya itu, Ahmad Fadli berasa terharu dan sedih mendengar bagaimana kesukaran dialami nanti dengan peruntukan yang diberi. Malah Ketua Penerangan PAS Pusat itu menambah secara sinis bahawa ahli Parlimen Pembangkang tidaklah menjadi masalah besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, platform TikTok memberi jaminan akan meneliti permasalahan seperti buli cyber dan ancaman skam selain menjalinkan kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM serta Bank Negara BNM bagi menangani isu itu. Difahamkan perkara itu dibangkitkan semasa pertemuan dengan delegasi TikTok yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya Shao Zi Chew di Lima, Peru. Katanya, dalam pertemuan itu, beliau membangkitkan beberapa perkara antaranya pelaksanaan kerangka kawal selia untuk melesenkan perkhidmatan media sosial dan pesanan internet mulai 1 Januari tahun depan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata turut dibincangkan ialah kerjasama antara kerajaan Madani dan TikTok di Malaysia. Beliau berkata TikTok juga komited menyokong segala usaha Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Amanah Johor kesal apabila hasrat parti itu yang mahu bertanding di 12 ke 20 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN akan datang mendapat tentangan sesetengah pemimpin UMNO. Menerusi laporan Malaysia Kini, Timbalan Pengerusi Amanah Johor Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan yang dibuat tidak membabitkan mana-mana parti dan ia adalah pendirian yang diasaskan selepas perbincangan dan kajian yang telah dilakukan. Katanya, pendirian Amanah sangat jelas bagi menghadapi PRN atau PRU16 sekiranya Amanah dan Pakatan Harapan bersama dengan UMNO BN di bawah jenama Kerajaan Perpaduan Madani ataupun persediaan awal dalam pertembungan 3 penjuru yang membabitkan gabungan PH, BN dan PN. Beliau juga hairan mengapa UMNO terlalu takut dan gairah dalam menghentam Amanah Johor dalam isu itu sedangkan ianya tidak membabitkan langsung serta memetik nama mana-mana parti dalam kenyataan sebelum ini. Walaupun tidak menyebut nama, dipercayai Zulkifli memberi maklum balas terhadap kenyataan Setiausaha UMNO Johor, Abdul Halim Sulaiman sebelum ini. Pemimpin UMNO negeri itu menyifatkan kenyataan pemimpin Amanah yang mahu bertanding di 20 kerusi pada PRN termasuk berdepan dengan UMNO dan BN sebagai menjolok sarang tebuan dan tak sedar diuntung. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Dr. Afif Bahardin menyifatkan pemilihan parti itu
diselesaikan dengan lancar, termasuk dalam mengawal persaingan dalaman adalah hasil kebolehan Presiden partinya, Muhyiddin Yassin. Katanya ketika dihubungi Malaysia kini, walaupun wujud dakwaan berlakunya pertembungan antara kem, perkara itu hanyalah spekulasi dan akhirnya keputusan perwakilan menzahirkan pilihan seperti yang disaran pucuk pimpinan tertinggi. Tambahnya, jika dilihat kepada keputusan pemilihan itu, perwakilan memilih seperti yang disarankan oleh Presiden. Beliau berkata demikian sebagai mengulas isu-isu yang berbangkit seperti pemilihan bersatu yang berlangsung minggu lalu. Pemilihan itu menyaksikan Muhyiddin menang tanpa bertanding mengekalkan jawatan Presiden, manakala timbalannya Hamzah Zainuddin juga menang tanpa persaingan. Bagi jawatan Naib Presiden, persaingan 6 penjuru dimenangi calon seperti yang disarankan dalam Pelan Kompromi Kepimpinan Bersatu, iaitu Ahmad Faizal Azumu, Ronald Kiandi dan Razzie Jidin. Bahkan tegasnya, langkah penyelesaian dilakukan Muhyiddin gagal dilakukan individu lain seperti Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal menangani pertembungan dalam pemilihan PKR sebelum ini. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meluahkan rasa sedih di atas pemergian bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Malah Syed Saddiq menyifatkan Allahyarham sebagai mentornya ketika awal penlibatan dalam arena politik. Katanya ketika ditemui pemberita, beliau kehilangan seorang mentor di mana Malaysia kehilangan seorang negarawan yang banyak berjasa kepada negara tercinta. Syed Saddiq terhutang budi kepada Daim kerana banyak membimbing dan mendidik serta sentiasa bersama ketika jatuh dan bangun. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu menambah, malah sebelum beliau terjun dalam bidang politik, Allahyarham Daim sentiasa meletakkan kepercayaan kepadanya untuk membina nilai-nilai yang baik. Dalam masa sama, Syed Saddiq menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga atas kehilangan Allahyarham Daim. Seorang pemimpin skuad Sabil menepis dakwaan pasukan sukarelawan UMNO itu diberi allowance oleh kerajaan sambil menjelaskan insentif itu terhad kepada ahli menganggotai Angkatan Pertahanan Awam APM. Menerusi laporan FMT, setiausahanya Muhammad Razzie Othman berkata, masih ramai keliru dan beranggapan allowance itu diberikan kepada keseluruhan pasukan sehingga menimbulkan isu. Terbaru dibangkitkan ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman dari Perikatan Nasional PN. Beliau menjelaskan hanya ahli menganggotai APM menerima allowance itu dan mereka diterima selepas menyertai latihan serta kursus wajib selama 16 jam disediakan APM. Katanya hanya anggota memiliki nombor badan APM dan telah berkursus layak menerima allowance. Beliau mengulas kenyataan Abdul Latif dari PAS di Dewan Rakyat semalam yang menggesa pasukan sukarelawan partinya dikenali sebagai Jabatan Amal turut diberi allowance seperti skuad Sabil dengan mengiktirafnya sebahagian daripada ahli APM. Razzie mengakui Jabatan Amal sebagai badan sukarelawan lebih berpengalaman, namun mereka perlu mengikuti prosedur untuk menganggotai APM bagi membolehkannya menerima allowance. Sekian untuk edisi hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.